Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam juga nyata muhasabah diri dalam konteks membuat rakaman kepada pengajaran hidup. Sekarang ni tengah heboh lah pasal isu diskriminasi terhadap orang yang tak ambil vaksin, kan? Sangat ketara lah kalau kita tengok di media sosial seperti Telegram atau di Facebook. Kebanyakannya bercakap mengenai isu-isu adverse effect selepas divaksin lah. Jadi macamnya isu ni dia ada two sides of a coin lah. Maksudnya satu keping shilling tu dia ada sebelah kepala dengan sebelah ekor, kan. Kita sebenarnya katanya kita ni sebagai rakyat Malaysia, kita ada pemerintah, kan, dan kita juga sebagai seorang individu mempunyai akal fikiran, dan kita juga ada kepercayaan. Itu satu benda yang sebenarnya yang nak difokuskan dalam kisah ni lah. Jadi bila kita ada akal, kita mesti berfikir, kan. Dan orang yang logik macam Nyai ni orangnya logik, okay. Dan juga seperti orang-orang yang lain yang gunakan kecerdasan akal untuk berfikir, kita mesti berfikir mengenai fakta, okay. Cuma masalahnya sekarang di media sosial ni yang mana sekarang menjadi rujukan kebanyakan manusia dalam dunia ni, apa saja yang terlintas di media sosial tu akan dianggap sebagai fakta lah. Okay. Itu satu. Yang kedua, selain daripada media sosial, ada juga terbitan artikel dalam jurnal akademik, dalam buku, dalam mungkin daripada pemberitahuan atau keliling daripada badan-badan yang berkredibel atau berwibawa lah, okay. Tapi sekarang masalah yang dihadapi oleh orang macam Nyai lah adalah rujukan itu sendiri. Kerana bila rujukan itu tidak diketahui kebenarannya, adalah amat sukar untuk kita membuat keputusan. Sebab kita memerlukan ilmu itu untuk membuat keputusan. Di dalam kekelabutan dan kekecamukan lautan informasi yang tidak tentu hala ini adalah amat sukar untuk kita membuat keputusan yang betul, terutamanya yang membabitkan nyawa. Jadi pihak yang mendapat informasi daripada pihak yang tidak mahu mengambil vaksin ini akan berlaga dengan pihak yang bersetuju dan dipanggil pro-vaksin lah dalam kes ni, okay? Jadi berlakulah perbalahan dari segi perbalahan fakta. Jadi yang pihak pro-vaksin mengatakan vaksin itu bagus, dan di pihak yang pro-safe, kita panggil pro-safe lah untuk orang yang tak suka vaksin ni, mengatakan benda ni satu bala ataupun satu bencana kerana banyak sangat kes-kes yang mudarat daripada yang baik. Sebenarnya untuk mengatakan mudarat atau baik itu adalah sekarang ni sangat sukar. Dan Nyai sebagai orang yang berpasapkan akademik lah, dan berpasapkan ilmu dan pengetahuan yang betul ni pun sendiri rasa keliru. Adalah sangat sukar. Kerana yang akademik pun dikabarkan juga tidak banyak didapati, dan kalau kita dapat membaca pun ada juga benda yang kita tidak faham kerana bukan bidang kita. Itu satu. Yang kedua, di tengah-tengah kekalutan ini, pihak yang berkuasa pula dianggap oleh sebahagian pihak tidak memberikan cerita sebenar. Maksudnya kita hilang percaya kepada pihak yang berautoriti lah, ataupun pihak berwajib. Itu satu hal pula. Okay? Dahlah kita keliru. Lepas tu pihak yang sepatutnya memberitahu yang benar pula diragui. Sama ada betul-betul keraguan itu berasas atau tidak, itu bukan masalah, tapi itulah dia situasinya.
Okey, itu kedua. Yang ketiga, pihak yang dalam keadaan pro-vax dan pro-safe ni pula dua-dua mengaku atau membuat dakwaan yang mereka itu benar. Dan tiada yang benar selain daripada benar, katanya. Ini semua sebenarnya adalah atas dasar sikap keakuan masing-masing. Dan ini adalah pelajaran yang paling besar yang dapat malam ni. Sifat keakuan seorang hamba kepada Tuhannya atau penciptanya adalah sesuatu yang sebenarnya sangat-sangat minta dijauhkan sebenarnya jika kita kenal Tuhan. Kerana keakuan ini adalah satu hijab sebenarnya kepada kebenaran yang sebenar. Sebenarnya, ni berapa kali benar dah Nyai cakap ni kan. Sebenarnya dalam dunia ni tidak ada benda yang benar pun. Kerana tidak ada seorang pun yang tahu apa sebenarnya yang benar. Kerana yang maha benar itu adalah Tuhan. Tuhan saja yang tahu apa yang benar. Kerana semua dalam alam semesta ini adalah miliknya. Maka kita yang bernama hamba ataupun bernama makhluk ini, martabat kita yang namanya makhluk ini, yang sepatutnya hanya tunduk kepada dia yang maha mencipta ni, tak layaklah untuk mengatakan yang apa yang kita tahu adalah benar sebenar-benarnya. Jika kita terlalu taksub ataupun terlalu kuat mengakui kebenaran itu adalah kebenaran yang sejati, katanya, yang mana yang dijangkau oleh akal itu adalah kebenaran yang sebenar-benarnya, kita akan berada dalam satu kancah yang Nyai panggil kancah kebekuan fikiran. Seolah-olahnya kita berpusing-pusing di dalam satu lautan pengetahuan. Kita tenggelam dalam lautan pengetahuan itu sendiri. Ini adalah satu fenomena yang sangat bahaya untuk orang yang berpengetahuan dan juga orang yang tidak berpengetahuan. Kedua-duanya juga akan lemas dalam lautan ini. Okey, jadi yang malang sekali, keakuan ini menyebabkan banyak pihak bertelagah tanpa memikirkan akibatnya. Jadi ini adalah juga satu fenomena yang tidak bagus dan tidak sihat dalam erti kenegaraan dan juga dalam erti dalam aspek sosial ekonomi. Ia tidak menguntungkan sesiapa. Adik-beradik boleh bergaduh, anak-beranak boleh bergaduh, kawan-kawan boleh berpecah. Ada yang suami isteri pun boleh berpisah atas dasar keakuan ini. Dan keakuan ini semua berpunca daripada keegoan. Jadi, yang boleh memecahkan kebuntuan ini adalah kembali kepada ajaran agama. Yang mana dalam konteksnya ini agama Islam lah. Kerana bila kita mengaji hakikat, tadi ada mengikuti kuliah Baba Rusli mengatakan dalam Rahsia Insan Kamil itu, beliau mengatakan bahawa sebenarnya kita ni ibarat pen saja. Pen yang katakanlah kita ni ada dakwat, kan? Pen itu berdakwat, tetapi tanpa kita menggerakkan pen itu untuk menulis, ia tidak akan membuahkan apa-apa. Ia tidak akan membuat catatan apa-apa. Dia hanya sekadar sebatang pen. Jadi, hiduplah kita sepatutnya sebagai sebatang pen. Dalam erti katanya, hakikatnya gitu. Tetapi sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita diajar untuk membuat ikhtiar. Jadi bila tiba ke bahagian ikhtiar usaha ni yang sebenarnya yang telah mengetuk kepala Nyai tadi. Sebabnya di tengah-tengah kekeliruan kita dalam lautan informasi yang sangat banyak ini, kita sepatutnya sedar bahawa apa yang ada dalam dunia ini semua adalah atas perbuatannya, atas Tuhan belaka. Tidak ada apa sabit pun pada kita yang namanya makhluk. Yang tidak baik pada mati kita pun ya, yang baik pun ya.
yang tidak baik pada mata kita itu mungkin juga yang baik untuk kita, dan ia itu semua menggambarkan kehebatan Tuhan Yang Maha Kuasa, ataupun dalam bahasa baru sendiri itu jalalnya. Jika yang kita lihat molek, ia adalah menggambarkan jamalnya, indahnya dia. Dia saja, hanya dia, tak ada yang lain. Kita ni tak ada apa-apa pun sebenarnya. Kita ni hanya bayang sahaja. Kita hanya penzahiran sifat dan asma' dan af'alnya sahaja, dan of course tajari zatnya kepada kita sebagai makhluknya. Dan jika kita faham, maka tak ada apa pun yang sepatutnya kita risaukan. Kerana kita tidak boleh membuat apa-apa pun sebenarnya. Kita tidak ada daya. La haula wala quwwata illa billah. Yang sangat mengetuk kepala otaknya ini sebenarnya adalah ayat wa izramaita walakinallaha ramana. Yang melontar tu bukan kamu sebenarnya. Akulah yang melontar, kan? Lebih kurang macam tu maknanya. Bukan kita. Kita tu diperlihatkan saja sebagai kita manusia yang melontar. Tetapi sebenarnya Allah. Hakikatnya dia. Dia yang menggerakkan kita. Melakukannya. Tiada apa yang sebenarnya atas daya kita. Maka jika kita mengambil racun lah contohnya, kan. Jika telah tertulis yang kita akan mati di tangan racun, itulah katanya atau disebabkan oleh keracunan, maka matilah kita. Dan jika tidak, maka tidaklah kita mati. Tidaklah mudarat. Tetapi kita dalam konteks ni lah yang berpendapat kita pun cari daya untuk berhadapan dengan pihak yang lebih besar yang kita sedar adalah makhluk juga. Maka kita menggantungkanlah segala-galanya seperti yang sepatutnya dibuat oleh seorang hamba kepada Khaliqnya, kepada penciptanya, segala-galanya. Segala-galanya sampai tak ada apa yang tinggal, habis semuanya. Itu sajalah yang kita boleh buat. Jika musuh kita terlalu besar untuk dihadapi dengan fizik kita yang sangat lemah, maka itu sajalah yang boleh terdaya untuk kita menggantung harap. Itu sajalah. Apapun yang terjadi, semuanya atas apa yang telah tertulis di ayat sabitah. Itu saja. Jadi yang penting kita hidup dengan keadaan syuhud ataupun mengenal, ya. Melihatnya dalam apa juga keadaan, melihatnya di mana-mana sahaja, dalam apa juga keberadaan kita di alam ini, itu saja yang penting. Kita nampak dia, sudahlah. Dan kita kenal yang dia itu adalah pencipta kita, Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu saja. Tak ada yang lain. Maka hidup kita akan lebih tenang. So, bak kata Baba pun, jalan terus. Ataupun hadap je. Dan hanya Tuhan yang memberi bekas. Makhluk tidak akan boleh memberi bekas. Dan banyak juga contoh. Kalau kita nak kira, itulah sebabnya kemuncak kepada ibadat kita ni adalah ibadah haji, di mana peristiwa Nabi Ibrahim disuruh untuk mengorbankan anaknya Nabi Ismail. Itu semua menunjukkan bahawa jika kita sedar yang sebenarnya kita ni tiada, yang ada hanya dia, maka apa yang kita buat, hatta meletak pisau di leher pun, yang namanya anak kita ni pun, disebabkan itu suruhan Tuhan kita buat. Kerana kita percaya Tuhan itu Maha Tahu. Dan dia tidak akan menganiaya kita. Dan dia pun dah kata, aku adalah apa yang disangkakan oleh hambaku, dalam sangkaan hambaku. Lebih kurang macam tu bunyinya.
Itulah dia semangatnya, itulah spiritnya. Kita ni tak ada apa-apa pun sebenarnya. Itu juga adalah semangat yang dibawa oleh Sunan Kalijaga dalam konsep wayang kulitnya. Kita tak ada apa-apa pun. Ini hanyalah sekadar melakonkan babak yang sudah ditulis di sana. Pada penghujung hari, kita hanya mahu kembali kepadanya Allah yang Maha Mencipta dan Maha Mengetahui. Kita ada ke, kita tak ada ke, sebenarnya tidak ada apa-apa yang luar pun. Sebab yang ada hanya Dia. Dia yang Maha Wujud dan hanya Dia mengenal Dia. Itu sajalah pelajaran Nyai malam ni, yang mana sebenarnya jika kita ini membuka semua panca indera kita, kita boleh sebenarnya mendapat banyak alamat-alamat atau signal-signal yang memandu kita. Cuma kita punya sikap ataupun kita punya langsir tu, hijab tu atau dinding tu yang yang menutup segala jalan itu. Atas dasar kita ni kadang-kadang walaupun tahu, tetapi terlupa atau dilupakan atau tidak nampakkan, ataupun apa jugalah yang dipanggil tidak nampak itu. Tahu tapi tak nampak, ataupun tahu tapi tak sedar. So sebenarnya kalau kita tahu tu tak cukup. Itu hanya akal. Kita kena rasa dan kita kena nampak. Pandang dengan nampak pun tak sama kan. Kita pandang benda tu, tapi kalau kita tak nampak apa yang sepatutnya kita nampak. Umpama kita tahu bilik itu ada tingkap, tapi sebab bilik tu gelap, kita tak tahu kat mana tingkap tu kat mana. Bilik tu ada tingkap, tapi kita tahu, tapi kita tak nampak sebab gelap. Itulah ibaratnya. And bila lampu dinyalakan, barulah ya Allah, mana aku rupanya tingkap ni selama-lama ni. Selama aku duduk dalam bilik tu. Okey, itulah pelajaran yang paling besar hari ni. Dengan semangat Hang Tuah dan semangat Bonda Puteri dan semangat Bonda Teja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.